setelah engkau mematikan. Sebab tidur tu adik-beradik mati. Jadi kita bersyukur kerana Allah menghidupkan kembali. Ada orang tidur tak bangun terus dah, kan? Kita bersyukur, jaga boleh lagi bangun, boleh buka mata, syukur. Ada orang tak nampak mata, kita bangun boleh nampak lagi, kita bangun boleh angkat tangan, kita bangun kita boleh bergerak kaki kita, insya-Allah. Ada orang sedar tidur tak boleh bergerak ada kaki tangan. Kita bersyukur sangat-sangat. Kita boleh berjalan, kita boleh mandi sendiri sebelum orang lain memandikan kita. Kita boleh sembahyang sendiri sebelum orang lain menyembahyangkan kita. Syukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Selayaknya Allah lah kita bersyukur. Allah lah tempat kita memberi pujian-pujian yang sangat banyak. Tapi kadang-kadang kita manusia kelelahan, lupa ingat betul belaka. Kita bangun boleh buka mata, terasa macam kita punya. Kita bangun kita boleh makan walaupun roti, kita rasa kita punya. Padahalnya tanpa rezeki daripada Allah SWT, kita mungkin tak boleh makan, mungkin tak ada roti, ataupun selera makan sudah tidak ada. Jadi semuanya kembali kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka sangat kita bersyukur padanya. Allah suka sangat kita bergantung harap pada Allah Subhanahu wa taala. Walau pada perkara-perkara yang kecil pun suka. Janganlah syukur Allah pada saya diberi ruang, masa dan peluang untuk bertemu dengan muslimin dan muslimat di surau Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini kadang-kadang ejaan Ar-Rayyan ni tak sama. Semalam di Kajang, di Bandar Teknologi Kajang, Ar-Rayyan dia je lain. Kat sini ejaannya lain. Tak apalah, belak saya orang Kelantan, sumpah sebut Ar-Rayyan belaka. Kan? Alhamdulillah, syukur, terima kasih kerana memberi ruang pada saya untuk berkongsi di sini bersama-sama dengan muslimin muslimat semua. InsyaAllah mudah-mudahan adalah kot sepatah dua yang boleh dibawa balik bersama untuk kehidupan diri kita khususnya. Sebab tajuk kita pada hari ini ialah Maradatillah, yakni mencari redha Allah di dalam membina sebuah keluarga yang bahagia. Bila sebut keluarga bahagia, semua menjadi impian pada orang yang nak berkahwin. Tak kira lah macam mana keadaan ada, siapa pasangannya, semua mengharapkan keluarga bahagia. Tapi kadang-kadang tak semua pun pilihan kita tu terbaik. Tak semua. Ada yang dia pilih pun akhirnya gagal dalam kehidupan. Tapi sebenarnya bila sebut keluarga bahagia, kita cakap tentang keluarga yang mendapat maradatillah. Sebab mana maradatillah? Apa yang kita buat mendapat keredaan Allah. Redha ni saya rasa lebih tinggi daripada suka. Tapi kita biasa sebut buat apa yang Allah suka. Tapi redha ni lebih tinggi daripada suka. Jadi kita buat sesuatu yang Allah redha. Kita redha, Allah redha. Baik itu Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenteram, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dalam keadaan kamu redha, aku redha. Jadi marilah ni hak paling cantik, kita redha dengan segala ketentuan Allah, segala qada dan qadar Allah kepada kita, pada keluarga kita.
maka insya-Allah bila kita redha dengan ketentuan Allah, Allah pasti akan meredai atas apa yang kita lakukan. Ya. Tapi tentulah tak mudah kalau kita nak katakan nak dapatlah. Jadi kita kena cari. Ya, kita mesti cari mardatillah. Ya, kita mesti cari mardatillah ataupun perkara yang Allah suka ataupun yang disebut sebagai perkara yang Allah kasih. Allah kasih. Lebih pada suka lagi. Dia suka tu biasa je. Betul dah. Dimakan kenapa makan sate kenapa suka. Ada sebut saya redha tak ada. Kan? Tapi redha ni bukan dia suka tapi kasih. Allah kasih pada kita, kita kasih pada Allah. Kita cinta Allah, Allah cinta kita. Agak-agaknya Allah cinta kita je. Agak-agak. InsyaAllah. Kalau tak cinta Allah keluar kita. Tapi kita jumpa datang ke rumah Allah pada pagi ini. Kan? Sudah kuliah subuh, datang pula untuk kuliah duha. Lepas ni ada kuliah lagi tak? Ya? Maghrib pula. Orang yang akan menjadi kasih Allah tidak kisah. Buat sesuatu yang orang tak ada. Datang kepada Allah Taala dia gembira, dia seronok untuk melakukannya. Tak ada dah nak beri alasan itu dan ini. Kata puan adik, Ustazah faham je lah orang datang. Itu kan siapa kan pendengar dia macam tu. Rasa semua pakat turun. Kan? Jadi saya kata kat dia, jangan risau dalam mengendalikan program-program yang baik ini. Tak semua kita akan dapat restu daripada mereka. Ada yang suka dia datang. Ada yang tak datang. Ada yang tak suka, confirm tak? Bukan tak suka, marah-marah. Sibuk orang nak buat begini, orang hari minggu inilah duduk kat rumah ni pun. Padahalnya dia balik kerja, duduk kat rumah juga. Betul tak? Ada tak balik kerja tak duduk kat rumah? Dah. Kita rasa hari minggu saja kita bersama keluarga. Padahal hari kita bersama dengan keluarga. Why not untuk kuliah sekali seminggu? Ini adalah apa yang baik. Kita bagaimana? Betul kita ada maksud yang sebenarnya. Betul tak kita berada di atas landasan-landasan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tidak mudah untuk dapat syurga Allah kalau hanya kita asyik berdalil. Ada tak asyik? Lepas tu saya kata kepada Puan Wahidah tadi, orang yang nak dia akan cari budaya yang akan usaha biar dia boleh dapat datang. Kok mana-mana dia akan cari jalan, akan usaha biar dapat datang. Orang tak nak, dia akan cari jalan bagaimana untuk nak hak dia datang. Untuk dapat nak 1000 daya, tak hendak 1000 daya. Jadi tak apa, bisa. Saya ada pergi kelas majlis ilmu, saya pergi 3 orang saja. Saya datang 3 orang, saya bawa kawan-kawan saya 2 orang 3 orang. Lebih ada sebelah. Nak ceritanya Allahu Akbar. Perik, jerit. Saya pun telefon pada Ustazah, kita tutup je lah kelas ni. Ataupun cari Ustazah lain. Saya kata, tak ada Ustazah, jalan aja. Dia kata jalan. Depan kita 3 orang aja. Cuba bayangkan. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya. Saya dah, sebab dah setahun macam tu, kalau bulan tak serik lagi, tapi dia 3 orang, 5 orang, 4 orang, turun balik naik balik 5 orang, turun balik 3 orang. Saya kata, tak
ada manusia ke kawasan ni. Kadang-kadang tanya, orang sini tak nak masuk syurga ke? Sebab ini taman syurga. Jadi begitulah ya, dalam mengendalikan program agama sudah tentu tak ramai orang suka. Ya, jadi kita sebagai pak penganjur kena sabarlah. Ustazah pun kena sabar juga. Betul tak? Apapun saya tengok dah ramai dah. Bagi saya lebih daripada 10 ramai. Kena dari hati dah itu. Punya muslimat sendiri tak apa sebab dia tahu dia muslim ini kan. Ada 2 orang itu. Alhamdulillah. Syukurlah. Okey, kembali pada tajuk kita ya. Jadi sebenarnya jangan saya sendiri rasa keluarga kita keluarga yang mardatillah atau tidak. Keluarga yang mendapat Allah, keluarga yang Allah sayang, keluarga yang Allah cinta. Maka sudah tentu orang-orang yang nak mendapat kasih sayang Allah sudah tentu dalam keluarga yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sudah semestinya dah. Baik isteri maupun suami dan termasuk anak-anak yang ada bersama. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini ya, masing-masing ada masa suami baik, isteri tak baik. Ujian dalam hidup berumah tangga. Kadang-kadang pilih sebelum kahwin ada pilih. Semasa bertemu ada 3-4 bulan dia berlaku macam ni. Ada juga dalam ustazah saya ni lambat duduk. Saya lalu milih. Senang orang yang solat tentu dah. Solat berjemaah. Dia nak cari kat mana solat berjemaah ni? Saya pergi surau, saya pergi masjid. Punya tak ada dia juga kat situ. Jumpalah dengan seorang ya, dia pernah panggil saya saya, dia tak saya tu. Kami berkenalan. Dalam tempoh 5 bulan kami berkenalan tu memang tak miss lah solat ni. Ya. Tak miss solat berjemaah dia kata. Ya. Dan sekali-sekala kalau masa dating tu dia bawa kitab hadis baca kat tepi-tepi tu, maknanya tak adalah duduk secara bersendirian tak ada ya. Tapi masih lagi dalam kawasan surau tapi di belakang tu ya. Dia baca kitab hadis, saya pun sukalah nak ini yang dicari. Punya sebelah kahwin ustazah, jangan kata berjemaah, sembahyang pun tidak. Ada juga ya, pandanya kita tak nak kata apa. Kalau itu ketentuan jodoh yang telah tentukan pada kita, ada ujian dalam kehidupan kita. Kita boleh lalui dengan baik atau tidak. Ada orang dijodohkan dengan suami yang tak baik. Ada orang dijodohkan dengan isteri yang tidak baik. Ujian bagi setiap orang dalam hidup ini, bagaimana nak menempuhnya. Boleh tak? Cuba sedaya mungkin untuk boleh kita bawa dia ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bukan mudah, tapi kalau kita berjaya, masya-Allah, betapa seronoknya. Dah. Kalau terus dapat dua-dua yang baik terus, itu tak boleh nak ceritalah betapa bahagianya, betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ditakdirkan mendapat pasangan yang memang kita nak, agama nak. Bukan sekadar kita nak, agama nak. Nabi suruh kita dapat pasangan yang sebegitu. Ya? Tapi kalau tak dapat, kemungkinan Allah nak kita berusaha. Ya? Bagaimana nak bawa isteri kita, serta kalau suami baik, isteri kurang baik, mudah sikit saya rasa. Allah Alam lah. Mudah sikit. Sebab keluarga yang ada, tapi kalau ada suami isteri yang pun boleh tahan. Suami saya tak semayang,
boleh saya suruh Ustazah? Tak apa. Tanggungjawab puan dah terlepas. Allah tak akan marah pada puan sebab puan tak berjaya. Tapi puan dah usahakan, dah suruh dah, ajak pergi masjid, ajak pergi surau. Sekali-sekala saya pula bagi kuliah kat suami. Jadi dia kata, awak bukan Ustazah. Dah suruh Ustazah ceramah, tak apa tak ada. Cuma dia suruh malu kat orang lah. Tak pernah pergi dulu. Nak mulakan. Lagi tak mula tak pula. Kita akan rasa macam pelik. Tak pernah pergi kan? Tak pernah datang ke surau. Tak pernah datang ke masjid. Muslimat tengok Ramadan lagi. Jadi surau ini nak sampai mana lagi nak tahu. Boleh selesa. Lepas 2 minggu tak ada. Jadi urusan bila kalau main pun alhamdulillah. Tak apa, kita bentan tikar atas rumput. Kalau hujan dan masak. Orang biasa mari awak suruh selamat bila kena hujan. Mana boleh macam tu. Kita selalu fikir macam tu lah. Wah, masjid besar-besar orang tak ada. Wah, kuliah orang tak ada. Masih dari sebelah Selangor ke wilayah Allahu Akbar. Bandar Mahkota. Di situ ada pengusi masjid itu. Itu kalau bulan Ramadan penuh Ustazah orang gitu. Masing-masing panas Ustaz. Dia kata hak panas tu awak lagi lepas dekat rumah. Sebab kita nak masak pun awak sekejap aja. Lepas ni tak ada dah. Orang yang sama tak ada sebab dia tahu dalamnya ada aircon, dalamnya ada kipas besar dalam masjid. Kipas dalam masjid. Satu masjid tu kipas besar ada berapa? 6 itu. Mana yang tepi bucu ni pun ada kipas besar, yang tengah ada kipas besar, yang duduk kat sana ada lindung kipas besar kan. Ada kipas besar juga. Nak ceritanya. Tapi ya. Tak dengar? Surah U12. Ya, satu masjid sampai dia menang dia punya kipas. Untuk keselesaan semua. Tapi nak ceritanya yang datang tu macam tu je lah. Macam tu. Orang tu juga. Kuliah subuh dia, kuliah duha dia, kuliah maghrib dia. Jadi bagi dia tak ada masalah lah. Dia masuk dalam selesai masalah lah. Tapi nak ceritanya bukan mudah untuk kita mendapat kesemua apa kata apa dalam rumah tu tak dapat alhamdulillah tidak. Tapi insya-Allah saya ulang balik mardatillah ialah apa yang kita buat memang Allah suka. Bukan sekadar suka, kasih lagi dengan perbuatan itu. Kita pandang, kita tengok dalam satu hadis kursi Allah dia kata orang-orang yang melakukan salat atau dengan sempurnanya. Dia akan mula dulu dengan perkataan sesiapa yang memusuhi para kekasihku, para wali-wali Allah, aku akan perangi. Jadi mana siapa yang memusuhi wali Allah, Allah ajak untuk berperang dengan dia. Itu mula-mula hadis kursi ya. Lepas tu orang yang menunaikan solat fardu dan mengiringi dengan solat-solat sunat. Maknanya mengerjakan yang fardu dan juga yang sunat secara tatawwu. Yakni secara sukarela. Sehingga hatta sehingga aku kasih.
mula nak mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya buat yang fardu, buat yang sunat. Fardu wajib, sunat memanglah tak wajib. Tapi nak melengkapkan, nak mencari kekasih, nak mendapat kasih sayang Allah, hatta uhibbahu, Allah kata sehingga aku kasih, maka memang kena buat yang fardu, kena buat yang sunat. Saya rasa muslim-muslimat di sini tak ada masalah dah dengan yang sunat kan? InsyaAllah semua ke yang muda-muda ni yang berbuang tak apa. Nampak ada lagi yang muda sangat lagi. Tapi kalau dah mula start dengan yang sunat dah daripada muda, Masya Allah. Sungguh kita orang ni, saya lah yang sesuatu dengan saya lambatnya ketika dah nak pencet kan. Tapi kalau muslim dapat mula dengan Allah, hak fardu tak tinggal, apa pada tu hak sunat mula buat. Dimula dengan sunat rawatib kan, tak tinggal dah. Lepas tu campur lagi dengan hak lain-lain lagi. Alhamdulillah. Sungguh. Maknanya kita akan mendapat kasih sayang daripada Allah SWT. Hatta uhibbahu, sehingga aku suka, sehingga aku kasih. Dan bila Allah kasih, apa kata? Allah jaga mata kita. Mana kita melihat dengan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata Allah, bila sesuatu yang Allah suka. Allah tak suka, kita tak tengok. Allah pandu mata kita. Kita mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mendengar dengan pendengaran Allah, dipandu oleh Allah. Tak dengar kita tak baik, kita dengar kita yang baik saja masuk telinga. Allah pandu kaki kita, tak pergi pada tempat yang tidak baik, tempat yang Allah redha, yang Allah suka. Allahu Akbar. Dan sitap lagi yang kita nak. Allah kata, apa yang kamu nak, kamu minta, aku akan tunaikan. Apa yang kamu nak, aku akan buat. Ketika itu, Allahu Akbar, nikmat. Ketika itu, segala kehendak keperluan kita minta aja dengan Allah, Allah akan bagi. Sebab dia sayang kita. Betul dah? Kita minta dengan orang yang kita sayang, dia bagi tak? Dia akan bagi. Walau mungkin tak bagi pada masa yang sama, dia kata tak apalah sayang, cukup bulan abang beli nanti. Terus tak masuk lagi. Kan? Kerja kerajaan apa dapat tak benar? Alhamdulillah. Kan? InsyaAllah. Sikit aja Ustazah sebut dulu Alhamdulillah. Kan? Rezeki untuk anak-anak setiap orang 100 alah, tak tergigi. Itu lambang orang tidak bersyukur. Sikit kita bersyukur, banyak kita bersyukur. Ya? Tak boleh jadi kekasih Allah kalau kita tidak bersyukur. Betul tak? Tak boleh. 100 Alhamdulillah, sekurang-kurangnya dan satu beg. Betul tak? Orang kampung 3 orang anak 4 beg ya. Kita dah beli yang 1 beg 1,5. Memanglah 1 beg. Kan? Kalau bagi ke orang kampung saya boleh beli 3 peti beg dah untuk anak-anak saya. Ustazah 1,5. 1,5 lagi beli banyak untuk 3 orang. 1,5 keperluan saya cukup. Kita tak beli. Sebab kita tahu keadaan lain dengan banyak tak apa.
Nabi kata apa? Nabi sebut pada kita ya, Allahu Akbar. Terlupa pula ada. Maknanya bukanlah bahagia kerana banyaknya duit. Laisa al-ghina an kasratil ardi walakin al-ghina an. Bukanlah bahagia kerana banyaknya duit, tapi bahagia bila hati kita rasa cukup, tenang, cukup. Syukur semua. Hidup kita sampai tahap bersyukur, kita tenang. Dan nak lalui jangan bersyukur bagi pada sabar dengan kehendak pasangan masing-masing. Sabar dengan kehendak anak-anak. Sabar dengan kehendak ipar-duai. Sabar dengan kehendak mak mertua, bapak mertua. Faham? Sabar dengan jiran. Kan dekat dengan jiran kan? Dekat dengan jiran. Ada jiran bagus, alhamdulillah. Ada jiran yang memang sebenarnya menguji kita. Allah uji kita. Nak tahu kita pada tahap mana? Walaupun syai'in min al-khawf wal-jur wa nafsin min al-ahwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang pertama dulu sabar. Uji kita dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kehilangan harta benda, dengan kematian orang-orang yang kita sayang, dan juga dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kadang-kadang setahun padi nak dituai, dah ada orang-orang di Kedah ya, dah memang tunggu 2-3 hari ke dah. Atau jangan 3 hari saja habis meranakkan pokok padi dan buahnya sekali habis. Allah uji. Padahalnya kita kata kenapalah tak tunggu 3 hari, biarlah orang kutip dulu, kita kata. Jadi sebenarnya nak sabar dengan qada dan qadar Allah ini bukan mudah. Betul lah? Betul lah, betul adil lah. Kahwin dapat jodoh pula, ya Allah. Sampai dah ipar tak baik pula dah. Duduk suruh cerai aja cerita dah. Tak sabar Ustazah sedap cerai dengan bini saya. Sabar dulu. Isteri saya baik Ustazah, tapi kakak ipar tak ada kerja lain. Kakak saya suruh cerai. Ada setengah mak pula suruh cerai. Balik rumah cuti sekali-sekala mak tanya, kau dah cerai ke bini kau? Belum lagi mak. Kau ni balik bulan depan, kau dah cerai bini kau? Belum lagi mak. Bila kau cerai? Kadang-kadang nak jaga hati mak Ustazah, tapi kadang-kadang besok kita cerai bini kita. Dahlah kita sayang bini kita. Sayang bini kita baik, tak ada masalah. Sebab dia ada orang lain. Betul. Sebelum nak dapat satu-satu Allah, sehingga sampai setahap kita dah tahap, bukan tak ada ujian, lagi banyak sebenarnya ujian, tapi kita dah berada pada sabar dah lepas, redha dah lepas. Redha yang kedua redha berada pada tempat yang kedua. Sebab pada itu yang ketiga, syukur kita akan tenang dah. Apa-apa yang datang kita boleh hadapi dengan sabar, dengan redha. Tak ada rasa, bukan tak ada masalah, tapi jiwanya mutmainnah, jiwa tenang, jiwanya qalbun salim, jiwa yang sejahtera. Bukan ada masalah, tapi dia boleh hadapi dengan tenang. Bukan tak ada masalah, bukan berarti tidak ada masalah. Jiwa yang tenang. Tapi dia datang daripada redha dulu, lepas tu mari baru datang kepada tenang. Syukur. Apa-apa saja datang, senang. Alhamdulillah. Susah. Alhamdulillah. Sebab dia
salah memilih. Kita sebenarnya istiqorah masa nak kahwin tu. Masa nak pilih tu sebenarnya istiqorah dah. Banyak kali dah istiqorah. Tapi akhirnya dapat yang baik. Ketahuilah di sini ada ujian Allah buat kita. Kita menghadapinya, jaganya, urusnya dengan sebaik. Kalau tak boleh juga, betul tak? Tak apa. Kalau belum tak, kalau tidak, kalau tak lama pun, betul tak? Boleh tak kita rasa macam tu? Alah, Ustazah. Paling lama pun tak. Tak boleh tengok lama Ustazah. Tak kisahlah Ustazah. Tak jawab begitu. Allah nak bagi petunjuk kita boleh tak bersabar, boleh tak berkorban, ambil masa yang banyak sedikit untuk didik isteri, ambil masa yang banyak untuk didik suami. Alah Ustazah 30 tahun je kalau susah pun. Dah mati tak ada apa dah. Ada sibuk untuk bersama Ustazah. Kampung cakap macam ni. Sebab kalau masa Nabi tidur umat Nabi Muhammad, Nabi kata umurnya antara 60 hingga 70 tahun. Dia susah sabun. Kalau dia tak mati, saya mati. Allahu Akbar. Kalau sampai kita kata jiwa yang salim, qalbun salim, jiwa yang sejahtera, tak ada apa dah. Bukan tak ada apa, tapi berhadapan dengan masalah itu satu benda yang tak mudah lagi. Allah uji dia. Allah uji dan Allah sayang kita kan? Betul tak? Kita jawab macam tu tak? Bila Allah uji kita, uji musibah kita jawab. Allah nak hapuskan dosa-dosa yang aku hadapi. Aku dulu banyak buat dosa masa zaman sebelum kahwin dulu macam-macam. Ketika mak ada dulu aku durhaka dengan mak aku. Jadi sekarang ni Allah bagi. Allah bagi kepada kita ujian. Sebab kita ingat. Supaya kita ingat Allah. Bertaubat pada Allah. Kembali kepada perkara yang terbaik kita. Minta ampun Allah SWT. Kalau macam tu memang kira hebat benar lah. Boleh ke gitu? Dapat suami tak baik, tak apalah Ustazah. Saya redha. Dia sebut redha tu pun bunyi seria bulu roma kata-kata. Tak tahu tak apa dia seria bulu roma. Berdiri bulu roma dia sebut. Saya redha Ustazah dengan apa saya. Saya dulu banyak dosa Ustazah. Tidak berkati pada saya. Inilah yang sebab saya kena tempuh. Nak dapat syurga Allah bukan mudah. Kita dengar tu berdiri bulu roma dengan perkataan dia. Ini kadang-kadang bila nak marah. Saya redha, Ustaz tak kisahlah. Bengkel benar lagi marah je. Itu bukan redha. Sebut je redha tapi hati tidak meredainya. Kadang-kadang sebut dengan kasar je. Dengan berasa lemah lembut. Insaf. Mengatakan redha Ustaz atas kebesaran Allah kepada saya dan keluarga saya. Itu bercakap buat tentang suami isteri, baru belum bercakap tentang anak lagi dah. Allah uji kita pula dengan anak-anak. Ya Allah. Kadang-kadang kita malam tu kalau 3 orang anak dia cacat. Bukan cacat yang biasa-biasa. Kalau sangat tak ada mata tak nampak. Itu bukan cacat. Kita tengok soal diri sendiri dengan anak yang 3 orang semua terbalik. Yang perlu diuruskan sejak daripada kecil sampailah tak besar. Tak pasal diuruskan makan ni sama telah dah nak kena suap. Tempos nak kena sahih. Tengok wajah mak, wajah isteri dan suami dia macam mana. Kita tengok. Kita bagi semua kita cakap bagi orang cerita tak? Punya siapa nak urus? Nak cerita. Tapi 3 orang terbaring ya Allah.
Isteri tentu dah tak boleh bagi cari rezeki. Suami saja boleh bagi cari rezeki. Pendapatan yang tak seberapa, urus anak macam tu pula. Yang kadang-kadang sudah bawa hospital sebulan sekali untuk dapat rawatan, untuk dapat ubat. Bagaimana wajah-wajah mereka ini menghadapi ujian Allah Subhanahu Allah Akbar. Bukan senang nak mencari maradatillah. Maksudkan tadi, balik pada hadis tadi, nak mendapatkan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang wajib dengan sebaik-baiknya. Cuma tak sempurna solat kita pun. Puasa kita pun tetap ada cacat celanya. Betul kan? Jadi kita sentiasa mengharap, sentiasa mendoakan. Apa doa kita? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah aku ya Allah. Bantu aku ya Allah supaya menjadi orang yang sentiasa ingat padamu. Zikrullah. Allah ma'inni ala zikrika. Lupa ingat pada Allah. Kalau kita ingat itu tanda didikan daripada Allah supaya kita menyebut nama Allah. Supaya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau datang dia perasaan macam tu tak buat juga, berat sangatlah. Setengah jam Allah. Doa pun cuma masak. Kan? Baca WhatsApp ni bukan setengah jam 1 jam. Kadang-kadang. Tak terasa masa berlalu. Ada dia tengok WhatsApp. Subhanallah. Ada. Kalau baca dia hilang itu. Allah tak bisingkan nama ni berulang kali dalam keadaan kita tengah duduk baca WhatsApp macam tu. Kecuali kita baca benda yang baik yang berkaitan dengan zikrullah, doa-doa yang baik, penata-penata daripada guru kita buat macam ni, buat macam ni. Banyak kalau kita rajin kan? Banyak. Tapi kadang-kadang dia juga tengok TikTok. Saya risau dengan TikTok. Cucu pun suka tengok TikTok. Yang ada tengok hak dia punya. Tapi kita ni terleka dengan TikTok. Hak tak baik kita tengok juga. Nak tahu juga cakap main. Kalau ustaz pun nak tahu juga sampai habis yang dia sebut. Maknanya tak apalah hak tu. Dah ada selang-seli dengan hak baik dengan tak baik. Tapi kadang-kadang kita tak baik kita dengar juga. Tengok. Kan? Terlalai setengah jam dia mesti menyebut nama Allah. Allah jentik hati kita. Ingat balik. Astagfirullahalazim. 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 Rupanya setengah jam aku terlalai. Bukan sekadar lisan yang lupa, hati pun lupa pada Allah. Betul tak? Ada masa macam tu. Tambah kalau kita duduk mengompak orang, lama kita akan lupa Allah. Tengok balik. Astagfirullahalazim. 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 Apa datang balik semula Jadi kita minta dengan Allah. Allahumma inni ala zikrika. Wahai Allah, bantu aku ya Allah supaya sentiasa sebut nama Engkau ya Allah. Allah suka kita sebut nama dia. Allah kata dalam hadis kursi, kalau kamu ingat aku dalam keadaan bersendirian, aku ingat kamu dalam keadaan bersendirian. Kalau kamu ingat aku dalam keadaan yang ramai, macam majlis ilmu macam ni, majlis baca Quran ke, tadarus Al-Quran ke, aku ingat kamu dalam majlis yang jauh lebih baik, lebih ramai lagi di kalangan para malaikat. Allah ingat kita di hadapan para malaikat. Bangga nama kita ada disebut di hadapan para malaikat. Sebab peringkat awal nak dilantik
Adam alaihissalam sebagai khalifatul ard. Malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, orang yang akan bertumpah darah, berhubungan, ini akan kamu lantik jadi khalifatul ard. Sedangkan pada masa itu malaikat ada, syaitan pun ada. Bukan makna malaikat nak, tidaklah barangkali, tapi mungkin juga ditafsirkan dalam kitab tafsir, mungkin malaikat pun rasa dia lebih berhak berbanding dengan manusia. Tapi malaikat ni sejenis makhluk yang patuh dan taat. Bila Allah kata, aku tahu apa yang aku buat, maka malaikat terus patuh. Segala apa yang Allah, dia tetap patuh. Tak kisahlah pun. Sebab itu Allah SWT bila apa-apa hamba buat ni, kita ni hamba Allah yang buat ni, dia akan suka, dia akan berbangga di hadapan para malaikat. Si Anu bin si Anu ni telah gini-gini, dia akan suka. Sebab tu Allah kata, bila kamu ingat aku dalam sendirian, aku ingat kamu dalam keadaan sendirian. Bila kamu ingat aku dalam majlis yang ramai, aku ingat kamu dalam majlis yang jauh lebih ramai, lebih baik di kalangan para malaikat. Saya kata tadi tu, dia suka sangat menceritakan kebaikan. Oh ni manusia ni sebenarnya dia hebat. Manusia boleh sampai ke tahap yang kadang-kadang tak katalah lebih baik pada malaikat. Tapi dalam satu masa ada masa manusia ni capai tahap malaikat. Dia punya ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada diskusi Allah kata ada manusia yang boleh sampai ke tahap malaikat. Bukan semua, sebab ada malaikat yang berbagai-bagai lagi yang taat pada Allah sepanjang masa, yang rokok sepanjang masa, yang qiyam sepanjang masa, yang sujud sepanjang masa. Tapi ada sebahagian manusia boleh capai ke tahap itu. Allah suka sangat. Sebab tu kalau kita boleh buat benda baik, kita ingat Allah, Allah akan ingat kita di kalangan para malaikat. Sudah tentulah kita rasa seronok, dah bahagia. Dan kita minta dengan Allah, bantulah aku ya Allah supaya menjadi orang yang sentiasa bersyukur padamu ya Allah. Banyak aku syukur, sikit pun aku syukur. Yang berupa nikmat aku syukur, yang berupa musibah aku syukur. Payah tu kan, betul lah, payah nak syukur. Tapi kita kena cuba. Kena cuba. Kalau tak syukur, paling tidak kita boleh berada di tahap sabar wajib. Tak dapat tidak, sabar tu wajib. Redha, syukur, maka sudah tentulah kalau berada di makam itu sangat hebat. Sebab tu kita minta dengan Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Orang yang sentiasa memperbaiki, memperelokkan baik manurat, hak mana tak berapa tak elok diperelokkan lagi dari segi ibadat itu. Kita minta dengan Allah sentiasa. Kali lepas sembahyang doa kita kepada Allah, ingatkan Allah, sentiasa ingat Allah, sentiasa bersyukur pada Allah dan sentiasa memperbaiki ibadat. Kita belajar, kita tahu tak payah belajar lah. Cari lah, tu relax kat rumah je. Banyak masa kita bersama dengan keluarga. Betul, banyak masa bersama keluarga itu baik. Tapi nak dapatkan baik untuk bersama keluarga, kita kena baik juga dulu dari segi melengkapkan kita dengan ilmu pengetahuan, dengan muslimat semua hak muda ni, hak saya ni mudah sikit kata. Ingat tuan pesan kita kan, nak masuk tadi pun ada punya sifat sifat biru. Ada kita baca kat mana-mana. Harta dan
zinatun. Harta dan anak pinak itu adalah perhiasannya. Kalau kamu tak kena gaya, okay, boleh bawa kita kepada perkara yang tidak baik. Kalau kita kena urusan kita, tak pernah selesai. Urusan keluarga tak pernah selesai, kan? Tak tinggal, tak selesai. Urusan rumah tak selesai, ada orang lain, tak pernah. Saya tak tidur satu hari, urusan rumah selesai, tak selesai. Baik tidur, betul tak? Mau dapat rehat, tak pernah habis. Hak tak lipat lagi, hak dah lipat nak dikemaskan, hak dah kemas nak dikemaskan lagi. Memang juga ada orang kisah, ada dia bakul, anak ada 7 hari, suami sebakul, dia sebakul. Pagi-pagi ambil bakul masing-masing. Nak gosok, malah gosok, pakai gitu. Ada orang dia selesa dengan bakul masing-masing. Ada orang tak boleh pantang ada kain dalam bakul dah. Mesti dilipat terlebih dahulu. Dah lipat lagi. Dah lipat lagi. Ada namanya. Tapi ingat pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga 5 sebelum datang 5 perkara. Kalau bagi saya ni ada berlaku yang satu ni, hidup sebelum mati. Itu je. Muda sebelum tua, dah. Sehat sebelum sakit, dah. Senang sebelum sibuk, sibuk dah sangat-sangat. Kaya sebelum miskin, tak pernah rasa kaya pun. Hidup sebelum mati, itu tak lalui lagi. Muda sebelum tua, sementara muslimat-muslimat ni ramai yang muda lagi ni. Muslim ni saya tak pernah nampak sangat. Nampak ada uban dah juga kot. Tapi uban orang lelaki muda kan? Jadi sebahagian kita ni dah sebahagian tu kan? Mana muda sebelum tua. Sementara muda ni lah. InsyaAllah untuk kita, untuk keluarga, itu semua ada. Masa 24 jam ini semua orang miliki. Ada masa untuk diri kita, ada masa untuk keluarga, ada masa untuk cari rezeki, ada masa untuk ibadat pada Allah SWT, ada masa untuk kita cari ilmu, dapatkan ilmu. Tak apa Ustazah, nanti saya pencen baru nak belajar. Ramai juga orang yang bercita-cita macam tu. Belum sempat pencen dah mati. Ada setengah tu baru pencen seminggu, tak sempat lagi nak guna duit pencen, mati juga Allah ambil. Ada orang berjalan setahun tak boleh pencen. Sebelum kami masa kuliah dia dapat bulan pencen. Hari ni baru datang kuliah. Sudah. Dah pencen tahu dah berjalan makanan ni. Ni mari kita dah nak menghadap kelas pula ni. Saya dah bercita-cita kalau aku pencen, pergi makan angin dulu, pada tu baru nak belajar. Padahal kalau belajar dulu pun tak salah. Dia masa nak pergi berjalan lagi, seminggu tu, macam ilmu datang kan. Datang 2 kali je. Saya tak nampak dah orang tu. Waib yang sama ada waib pergi terus pun tak tahu dah. Allah. Jadi jangan dulu nak pencen belajar kan. Ada masa keluar, ada kuliah dekat dengan tangga kita dah. Tak, insya-Allah. Tak dapat banyak, dapat sikit, dapat juga ilmu kan. Masya-Allah. Allahu Akbar. Tak semesti banyaknya pun. Betul tak? Okey. Muslimat semua. Apa yang ada pada kita sekarang, ibadat kita. Adakah kita dah sampai kepada tahap mardatillah? Allah redha dan kita redha. InsyaAllah. Boleh? Semuanya wajib, semuanya senang. Ada Ustaz Dr. Anas Madani kata, 1 hari jangan tinggal
17 rakaat projek mega kita. 17 rakaat solat sunat. 17 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 selepas, 4. 2 selepas maghrib, 6. 2 selepas isyak, 8. 2 sebelum subuh, 10. Ada 7 lagi. Jadi 2 tahajud, 3 witir, 15. 2 17. Paling kurang duha 2 rakaat. Boleh lebih ke? Boleh ke? Dan mudah-mudahan kalau boleh buat duha lebih dari 2 rakaat, masya-Allah. Saya terangkanlah. Sungguh syukur sangat-sangat dan kekal, maintain. Naik 4. Tak nak turun balik. Cuba langkah naik 2 hari 3 hari, turun balik. Tak apa. Cuba lagi. Jangan hak 2 tu juga yang tumbang. Jangan. Cuba lagi. Kena maintain 4. Tak apa. Ada orang maintain 2. Dan dia buat saja. Kalau kita dengar tak, insya-Allah kita akan cuba naik balik turun balik tak apa, tapi kita cuba. Tahajud 2 itu seberapa banyak? Kalau boleh lebih, sudah lebih. 4 ke insya-Allah. Lagi apa? Witir 3. Kalau 1 benar dalam malah masuk. Malu rasa nak buat 1 tu dah. 3 lah terus kan. 3 tak mampu tambah 5. Kalau mampu lagi 7. Banyaknya ustazah. Saya pun tak mampu. Dapat buat 3, alhamdulillah. Sekali-sekala tambah 2. Macam tu je. Tak naik-naik. Bukan mudah Ini kita cuba. Sentiasa buat proses. Tapi rawatib yang sebelum itu cuba. Betul tak? 2 sebelum zuhur muakkad, 2 selepas zuhur muakkad. 2 selepas maghrib muakkad. 2 selepas isyak muakkad. 2 sebelum subuh muakkad. Yang ni itulah yang Allah sebut. Jaga yang sunnah, buat jaga yang wajib. Lepas tu puasa pula. Tak lama lagi dah kita nak puasa Ramadan kan. Tapi dah boleh start dah bulan Rajab ini. Dah start dah. Dah lama Ustazah start. Alhamdulillah. Senin Khamis. Sebulan kita dapat 8 hari. Sebulan 8 hari. Kan? 8 hari tu. Betul tak? Dah belajar pula. Dah rasa nak buat pula. Yaumul Abiyad. Hari putih. Hari 13, 14, 12. 8 tambah 2. 8 tambah 2 tambah 3. Sebab selalunya dia kalau kita buat apa ni, kadang-kadang Isnin hari 13, 14 hari Selasa, 15 hari Rabu. Hari Khamis 4 hari kita puasa. Bagus saya. Saya terbaca satu hadis Nabi, orang yang berpuasa 3 hari yang Abiyad ni seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Satu pak jangan jarang pahala. Setahun 365 hari. Mampu buat, tak mampu tak apa. Isnin Khamis itu sunnah Nabi. Kita buat insya-Allah.
Boleh kan? InsyaAllah. Tak payah sangat pun. Tapi kalau tak buat, memang payah. Itu dah. Kalau buat, InsyaAllah kita jumpa. Sebab sebelum nak masuk Ramadan, kita ada lebih bulan. Lepas tu, kita lalui lagi bulan. Sebab tak ada datanya Ramadan terus. Tapi, Rejab, sabar, persiapan untuk memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan ganjaran pahala yang tak ternilai untuk nak dihitung. So kita dah masuk Ramadan, kita dah berlari kan? Kita cakap suami kita, suami saja, isteri, saja. Kalau boleh, anak-anak kita sekali dah kita bawa dah. Tidak payah sikit nak sunat. Sebab kawan-kawan dia tak puasa. Kalau kawan-kawan dia puasa dekat sekolah, anak-anak kita boleh puasa sebenarnya. Tapi kawan tak puasa tak jadi. Cucu saya umur 11 tahun sekarang ni, kadang-kadang dia kata ada masa nak puasa sunat, dia kata. Tapi bila sampai kat sekolah tak jadi. Sebab kawan-kawan tak puasa. Maknanya saya cakap kawan-kawan puasa, memang mereka tak boleh berpuasa. Alhamdulillah. Anak kita disiplin puasa dah. Betul kan? 8 tahun, 9 tahun tu kadang mereka dah boleh berpuasa dah. Semayang payah. Sebab tu ada orang dia puasa aja, semayang dah. Bukan budak-budak. Ayam budak. Tapi ada. Bukan orang kita tak puasa. Orang perempuan pun hak uzur tu, yes, saya tahulah. Tapi hak yang tak uzur pun, dia tak puasa. Tak boleh tak tahan Ustazah. Ya Allah. Malu orang perempuan tak puasa kan? Malu. Dah sedih. Sampai ada yang sanggup. Masa tu saya kerja di Jawi, ada orang kena tangkap orang perempuan makan di tempat raya ramai dan dia mengaku dia bukan Islam. Dia tuduh, sanggup. Bila kena tangkap, dia kata saya bukan Islam. Dia cakap macam tu. Tengok IC dia, memang Islam. Oh, tanya saya, adakah dia telah murtad? Yes. Sebab murtad ini boleh berlaku dengan lisan. Dia cakap macam tu, yes. Boleh bergurau, tak boleh bergurau. Dalam dunia tak boleh bergurau. Babak akidah tak boleh bergurau. Tak boleh main-main. Sanggup dia buat macam tu. Alah, dia kata, gurau je. Pasal nak lempang. Ya, pasal nak lempang orang macam ni. Gurau dengan boleh disebabkan kena takut, kena tangkap, dia sanggup habis dia buka agama. Ya. Serisau boleh tengok. Leha dia tengok jam. Maknanya dah nak 10:30 dah. Terima kasih lah. Kita cakap faham dah, kita tengok jam saya dah faham. Boleh kalau saya tengok jam saya faham dah. Buat dapat lagi. Okey ya. Jadi macam-macam keadaan. Jadi insya-Allah mudah masuk Ramadan nanti dengan persiapan yang insya-Allah nak cari Alhamdulillah ya ayah, tapi tidak mudah. Untuk menjadi kekasih Allah tidak susah, tapi kena berusaha sungguh-sungguh. Apatah lagi untuk menjadi waliullah. Tentulah jauh lagi. Tetapi sebenarnya ya, Ustaz Suki masih tergiang-giang di telinga saya yang saya nak cuba nak capai walaupun tahu sangat payah. Tidak mustahil kita ni di penghujung hidup kita boleh menjadi kekasih Allah. Tidak mustahil. Di penghujung hidup kita sebelum mati kita boleh
dah umur kita masuk 50 tahun. 60 tahun. Kalau anak-anak kita simak anak saya berada masa ini. Kita dah ada tahap terbaik sama ini. Betul. Sangat. Tak boleh jadi hati menjadi istiqamah. Menggunakan solat sunat dengan istiqamah. Melakukan ibadat puasa dengan istiqamah. Tidak mustahil. Kita akan boleh berada pada tahap kekasih Allah. Sebab seorang dua muslimat di hadapan saya ni, bukan saya tak kata tua, tidak kan? Tak tua dah, tak tua lagi. Okey, sorry. Saya nak menyebutkan bahawasanya ikut usia muda kita payah nak capai. Macam adik-adik saya, anak-anak saya di masa ini payah sikit sebab masih ada suami, masih ada anak, ada kerjaya, payah sikit nak capai, tapi tidak mustahil. Tapi bagi orang yang dah masuk usia pencen sebagai contoh, Allah ada banyak masa untuk menumpuk perhatian pada Allah SWT. Bukan perhatian ibadat pada Allah. Masa dulu kita kerja, kita sibuk. Bagi-bagi petang, kita balik malam kerja. Nak membesarkan anak-anak. Kerja, buat anak-anak sekali nak membesar masa tu. Kan? Tapi tidak usah kita dah berumur, kita dah kecil. Kita dah besar. Anak-anak kita dah kahwin dah. Dah lepas. Kita tengok dua je masa ni. Tengok kita, tengok dia. Dia tengok kita, kita tengok dia. Mulalah. Agak-agak ni kita siapa yang mati dulu ni? Kita kata kat kita, dia kata kat dia dah. Lalas sekali, tak payah bincang bak mati. Punyanya, takut nak mati. Dah. Tapi Allah ajar kita mendidik kita ya. Anak-anak banyak. Seorang keluar dari rumah. Kita tengok dulu cerita tadi. Lama-lama Allah didik kita. Allah ambil seorang. Tinggal seorang. Kebel kita dah. Jadi apa lagi yang kita nak buat? Maksud saya masa kita banyak dengan Allah SWT. Kalau masa ni kita sibuk dengan urusan dunia, sangat rugi kita. Kita takut Allah tak jentik hati kita untuk menjadi orang yang baik ketika itu. Masih sibuk orang saya tak pernah habis. Allahu Akbar ya. Moga-moga Allah jentik kita sentiasa berada dalam berzikir, baca Quran, hati majlis ilmu, lakukan solat sunat terus, solat qada yang belum habis. Puasa qada yang belum selesai. Kita buat. Masa kita dah banyak dah. Allah bagi kita, Allah pilih kita duduk seorang. Tapi kalau sibuk dengan urusan dunia yang tak pernah habis, kita tak akan selesai sampai bila-bila. Cucu pun kita jaga, menantu pun kita jaga. Nak masak kat menantu dah ni balik kerja pukul berapa? Kenapa tak bagi majlis ilmu? Payah nak cucu. Itu urusan dunia, minta maaf. Sepatutnya urusan kita tinggalkan sikit demi sikit. Supaya urusan akhirat Allah kita penuh sebab kita pergi dengan tangan kosong atau pergi dengan tangan yang penuh. Yang masuk syurga ialah orang beriman dan mengerjakan amal soleh saja akan masuk syurga. Rahmat Allah pasti. Tapi orang tidak beriman tak ada rahmat Allah. Orang tidak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala pun Allah kata illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Siapa nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, naklah kamu mengerjakan amal soleh. Memang dalam surah Al-Kahfi ayat yang paling atas sekali. Aman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa
Siapa yang nak jumpa dengan Allah SWT? Kita nak ada melakukan amal soleh. Dan kita ni kena mati. Kalau tak mati, tak boleh masuk syurga Allah. Tak mati, tak boleh jumpa Allah. Dan tak jumpa Allah, masuk syurga Allah. Tapi insyaAllah mudah-mudahan kita berjaya mendapat redha Allah dalam hidup ini. Ya, yang saya baca ayat pertama tadi, Allah kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentera salib yang sejahtera. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah. Kita redha Allah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli Allah. Itulah matlamat apapun yang kita cari, jangan lupa cari akhirat Allah yang bahagia. Kalau kita cari dunia yang bahagia, kita tak cari akhirat Allah yang bahagia, kita hanya rugi. Biar doa kita sebagaimana kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Wahai Allah, kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, kehidupan yang bahagia, hasanah fid dunya, kehidupan yang bahagia. Bagaimana kita bersungguh mencari usahanya, pagi, petang, siang, malam mencari bahagia di dunia. Tapi kalau kita lupa hasanah fil akhirah, kita jadi orang yang rugi. Jadi carilah dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah, insya-Allah. Dan sekaligus waqina azaban, menyelamatkan kita daripada azab api. Besar sekali masuk syurga Allah, yakni terselamat daripada azab api neraka Allah. Bawalah diri kita dalam syurga Allah, ya. Jauhilah daripada keluarga kita, diri kita dan keluarga kita daripada azab api neraka. Allah kata pada ayat Allah buka surah Allah Akbar. Kita doakan supaya dapat ada Allah menjauhi dari kita dan anfusakum wa ahlikum. Anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada azab api. Adakah kita mampu bawa diri kita dan keluarga kita kepada syurga Allah SWT? Gantung macam mana keadaan kita semasa di dunia. Jaya, alhamdulillah. Gagal, rugilah kita dengan serugi-ruginya. Yang kita kepada Allah SWT kita ni dijauhi daripada keadaan itu, ya. Jadi sekali itu adalah, ya, muslimin semua yang dapat sekongsi buat orang kata apa, halwa telinga maju pada hari ini, insyaAllah mudah-mudahan, ya. Barangkali ada masa, ada ketika Allah izinkan kita bertemu lagi, ataupun nak buka ada soalan, boleh. 1-2, sebab saya lepas ni di Puchong, jadi tak ada urusan Puchong, kan, insyaAllah. Okay, ada tak siapa yang rasa berhajat nak bertanya ke, nak dapat penjelasan ke, nak beri pandangan ke? Okey, macam tak ada je, ya. Okey, bolehlah kalau tak ada apa. Okey, setakat ini dulu. Dan insyaAllah setakat tadi salah, minta maaf, salah silap saya, dan insyaAllah yang baik daripada Allah, yang kurang dan lemah itu adalah atas kekurangan dan